Recent global headlines underscore the important role that mangroves play in our daily lives. Research and studies have placed mangroves among the most important ecosystems on our planet. They make up a transitional zone between land and sea, anchoring shorelines while buffering coastal ecosystems against hurricanes and tsunamis. Mangroves protect coral reefs from sedimentation, sequester massive amounts of carbon to combat climate change, adapt to rising sea levels, serve as nurseries and a vital food source for marine life while providing critical habitat for endangered species. Mangroves also provide invaluable green economy services for humans. The future of mangroves very much depends on us, and in fact, our future is codependent on the survival of these critical habitats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Okey. Alhamdulillah, selamat datang. Saya ingin mengalu-alukan para penonton dan juga ahli panel kita pada malam ini yang bersiaran secara langsung di Facebook Eko Ninja. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hilmi bin Mat Saad, Setiausaha Program Negara. Persekutuan Pengakap Malaysia akan menjadi moderator untuk sesi forum webinar kita pada malam ini sempena sambutan Hari Konservasi Hutan Paya Laut Antarabangsa. Malam ini kita akan bersama dengan dua orang ahli panel yang berpengetahuan luas mengenai pemeliharaan alam sekitar. Jadi ahli panel yang saya maksudkan ialah yang pertama iaitu yang berbahagia Datuk Haji Salim bin Aman, Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Johor. Di sepanjang malam ini, kita akan berkongsi pengetahuan dengan Datuk mengenai usaha dan peranan Jabatan Perhutanan terutamanya dalam perkara ekosistem Paya Laut ini. Jadi sebenarnya Datuk, Jabatan Perhutanan ni amat dekat di hati saya lah. Kerana arwah abah saya ni adalah seorang pengawas hutan. Dan saya pun habiskan usia kanak-kanak saya membesar dalam kuartus Jabatan Perhutanan di Kampung Gulau, Sik, Kedah. Jadi apabila saya bergiat aktif dalam pengakap ni, saya champion sikit lah. Apabila terutamanya bila bab nak masuk hutan ni sebab ada maha guru kat rumah boleh bagi tunjuk ajar. Jadi itulah dia cerita memori. Jadi ahli panel kedua pula adalah Puan Lily binti Tokiman,
Beliau adalah pegawai penyelidik dan juga pengurus Ramsar Perbadanan Taman Negara Negeri Johor. Jadi ini kali pertama lah ya kita berkongsi pentas ya Puan Lily ya. Beliau adalah seorang yang berpengalaman dalam perihal bakau dan juga paya laut ini. Jadi saya bagi pihak penganjur iaitu Eco Ninja ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ahli panel yang meluangkan masa untuk bersama kita pada malam ini untuk berkongsi ilmu mengenai konservasi hutan paya laut. Jadi baiklah, kita pun jangan buang masa lagi. Jom kita lanjutkan seri webinar kita malam ini supaya kita dapat ambil manfaatnya bersama. Jadi sebelum kita lanjutkan sesi kita ni bersama dengan ahli-ahli panel kita, jadi saya tahu mungkin ramai di antara kita ni yang merasakan yang ekosistem ataupun paya laut ini perkara yang biasa saja. Jadi kita boleh jumpa selalulah paya laut ni ataupun bakau ni di pelbagai kawasan dan tak ada apa yang istimewa pun mengenainya. Tapi sebenarnya ianya adalah merupakan satu tempat pembiakan hidupan air, sumber kayu kayan dan juga tumbuhan di paya laut ini juga boleh menampan ataupun menahan hakisan serta tsunami. Jadi saya percaya panelis kita pada malam ini akan huraikan dengan lebih lanjut mengenai hal tersebut di sepanjang sesi webinar kita pada malam ini. Jadi sebenarnya apa tujuan kita nak berkumpul pada malam ni? Nak ikuti webinar ni, nak dengar kita punya panelis ni, kenapa? Okey. Pertama sekali, kita nak membincangkan dengan ahli panel kita mengenai pentingnya ekosistem paya laut ni. Dan yang kedua ya adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan orang awam mengenai isu atau masalah yang dihadapi oleh paya laut ni. Jadi Hari Konservasi Paya Laut Antarabangsa ini disambut setiap tahun pada hari inilah, pada 26 Julai. Pada setiap tahun pun kita akan buat sambutan yang sama di seluruh dunia. Jadi kalau kita malam ni kita type di carian Facebook pun International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem ni, macam-macam perbincangan yang ada mengenai tajuk ni di seluruh dunia. Jadi sesi kita pada malam ini akan ada 3 pusingan ya. Pusingan pertama adalah untuk saya memperkenalkan panelis kita yang bersama kita pada malam ini dan beserta peranan dan tugasan mereka. Yang kedua, pada pusingan yang kedua, kita akan belajar untuk memahami keadaan paya laut serta hidupan yang mendiami paya laut dan kepentingan paya laut ni kepada kita. Dan pada pusingan yang terakhir, kita akan membincangkan mengenai apakah peranan ahli masyarakat dan agensi-agensi berkaitan dalam melaksanakan program-program konservasi hutan paya laut ni. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan pada malam ini, saya ingin menyeru kepada semua penonton untuk mendaftar bagi membolehkan anda untuk mendapatkan sijil penyertaan webinar. Pautan pendaftaran boleh didapati di komen. Nanti kita punya tim admin akan pinkan komen ni di Facebook. Jadi boleh klik pendaftaran, isi detail dan kita akan ada sijil untuk semua sekali yang mendaftar ataupun menyertai webinar kita pada malam ini. Jadi selain itu juga saya nak ajak semua sekali penonton yang untuk kekal menonton hingga webinar ni sehingga ke akhir sesi bagi menjawab soalan kuis yang kami sediakan. Jadi di penghujung rancangan ini kita akan kongsikan pula link ataupun pautan dia untuk jawab kuis. Itu pun ada lagi sijil kuis pula kita akan tawarkan kepada semua penonton kita menjawab soalan kuis. Jadi sebagaimana yang telah saya perkenalkan sebentar tadi, yang berbahagia Datuk Haji Salim bin Aman adalah pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Johor. Jadi sebagai mukadimah, boleh yang berbahagia Datuk kongsikan dengan para penonton mengenai sebuah sikitlah mengenai peranan Datuk di Jabatan Perhutanan di Negeri Johor. Jadi silakan Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih saudara Amy kerana memperkenalkan saya. Di kesempatan ini saya mana yang saya review tadi lah, hari ini merupakan hari sambutan Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut. Jadi saya mengucapkan kepada semua selamat menyambut Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut bagi tahun 2021.
Dan terima kasih juga kepada Saudara Helmi, Ibu Ninja bersama dengan Satuan Pengakap Malaysia kerana sudi bekerjasama dengan Jabatan Hutan dan menjemput saya untuk sebagai panelis dalam webinar pada malam ini lah. Sebenarnya sambutan itulah dia bermula pada pagi tadi dan ucapan yang dimula daripada Ketua Menteri Yang Berhormat Menteri Kementerian Tanah dan Basuki dan diikuti dengan satu webinar juga di peringkat kebangsaan melibatkan wakil daripada region Semenanjung, tiga region daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak juga daripada penyelidik dan juga NGO. Dan untuk makluman Saudara Helmi dan juga para peserta, Jabatan Hutan merupakan satu agensi yang ditubuhkan di peringkat kerajaan negeri yang bertanggungjawabkan dalam pentadbiran, pengurusan dan pembangunan sumber hutan negeri dan juga sektor pertanian lah. Jadi lanjutan dari itu, peranan saya lebih kepada menasihatkan kepada kerajaan negeri berkaitan dengan isu-isu perhutanan, perhutanan dari segi isu pentadbiran sumber hutan, pengurusan sumber hutan, konservasi dan juga berkaitan dengan pembukaan ataupun pembangunan kawasan hutan ini untuk tujuan ikut pelancongan. Termasuk juga kawasan tepi laut. Kita di Johor ni banyak kawasan-kawasan yang menarik ya, yang menjadi tumpuan ramai, terutama sekali penggiat-penggiat suka lasak ni. Seperti di di Gunung Banti, Gunung Bekuk, Gunung Berumut dan sebagainya. Dan juga tidak ketinggalan juga kawasan-kawasan yang di hutan tepi laut ni seperti yang mana di bawah Taman Negeri Johor, iaitu Tanjung Piai dan juga Pulau Kukuh. Jadi di samping berkaitan dengan sumber hutan, kita juga bertindak bagi bantu dan menasihat kerajaan negeri dalam bidang-bidang berkaitan dengan sektor perhutanan. Sektor perhutanan itu sendiri seperti yang melibatkan industri proses kayu. Kalau biasalah kita kilang papan, kilang-kilang yang berkaitan dengan prosesan industri lah. Proses kayu itu memang terletak di bawah Jabatan Perhutanan. Di mana peranan kita dari segi pelaksanaan dan juga pengawasan, kita bergantung kepada undang-undang sedia ada yang khususnya untuk perhutanan itu kita ada Iniman Akta Perhutanan Negara bagi Negeri Johor dan juga industri proses kayu. Di samping itu kita juga berpandukan kepada garis panduan ataupun panduan dasar yang digubal oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan Malaysia. Sebagaimana kita ada yang baru ni adalah Dasar Pertanian Malaysia dan juga Dasar Pertanian Malaysia. Ini sebagai asas untuk kita mengurus dan membangunkan sumber hutan negara yang tidak ternilai ini, termasuk dengan kawasan-kawasan hutan tepi laut. Itu peringkat awal saya rasa lah. Okay. Terima kasih Datuk di atas pencerahan. Sebenarnya orang luar dia nak tahu sebenarnya Jabatan Hutan ni apa. Jadi terima kasih atas penjelasan perkongsian tersebut. Jadi kita akan lanjut lagi, kita akan jumpa lagi Datuk dalam sesi pusingan yang seterusnya. Jadi seterusnya panel kedua kita pada malam ini adalah Puan Lily binti Tokiman yang merupakan pegawai penyelidik di Perbadanan Taman Negara Negeri Johor. Saya dengan ini menjemputlah Puan Lily untuk terangkan kepada penonton kita mengenai peranan beliau sebagai pegawai penyelidik ataupun pengurus Ramsar ni. Orang pun nak tahu pengurus Ramsar ni apa. Saya pun kali pertama dengar pun kena Google dulu pengurus Ramsar ni apa. Jadi kita jemputlah Puan Lily untuk berkongsi dengan para penonton kita pada malam ini. Persilakan. Okey, terima kasih Helmi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Hutan Paya Laut Antarabangsa. Dan tidak dilupakan kepada rakan classmate saya iaitu Datuk Salim sendiri sebagai pengarah Perhutanan Negeri Johor. Okey, sebelum saya terangkan lebih detail tentang peranan saya sebagai seorang pengurus Ramsar, hendakkan saya menerangkan sedikit apa sebenarnya Ramsar. Ramsar ni adalah pengiktirafan pada sesuatu kawasan tanah lembap berkepentingan antarabangsa di bawah Konvensyen Ramsar. Ramsar ini diambil daripada perkataan Iran. Satu tempat di Iran yang dikenali sebagai Ramsar, di mana persidangan yang pertama telah diadakan pada tahun 1971. Malaysia telah menyertai konvensyen tersebut dan menyenaraikan beberapa kawasan tanah lembap sebagai kawasan Ramsar. Di Johor saja terdapat 3 kawasan tanah lembap yang telah dan juga merupakan habitat hutan paya laut yang telah diiktiraf sebagai tapak Ramsar,
iaitu Taman Negara Johor Tanjung Piai, Taman Negara Johor Pulau Kukup dan juga Sungai Pulai di bawah Jabatan Perhutanan. So sebenarnya peranan Perbadanan Taman Negara Johor ataupun saya sebagai seorang pengurus Ramsar, kita adalah menguruskan hutan paya laut yang saya jaga sekarang ini dari sudut 4 sudut, iaitu konservasi, penyelidikan, pendidikan dan ekopelancongan. So itu adalah antara fungsi tugas saya lah. Konservasi, kita nak memastikan bahawa habitat semula jadi yang ada di kawasan hutan paya laut ini mesti dipelihara dalam jangka masa panjang untuk kelestarian. Yang keduanya adalah penyelidikan, iaitu kita mengembangkan penyelidikan di Taman Negara Johor sebagai model hutan bakau di tengah pembangunan mampat, sebab kedudukan kami Tanjung Piai dan Kukup itu sendiri berada dalam pembangunan Iskandar Malaysia dan dikelilingi oleh pembangunan yang agak pesat. So itu antara cabaran yang kami hadapi. Dan seterusnya adalah mengembangkan pendidikan. So menjadikan hutan bakau itu sendiri sebagai outdoor classroom untuk interpretasi dan hands on. Dan yang akhirannya adalah kami menerima kunjungan, tak kira dari dalam dan luar negara, sebagai kawasan ekopelancongan. So destinasi must visit adalah Tanjung Piai, hutan bakau dan juga destinasi Tanah Terselatan benua Asia. So itu adalah antara fungsi-fungsi saya sebagai seorang pengurus di Taman Negara Johor Tanjung Piai. Okey, Alhamdulillah, itulah dia penjelasan panjang lebar yang telah diberikan oleh Puan Lily mengenai apakah peranan beliau selaku pegawai penyelidik dan juga pengurus Ramsar. Jadi sekarang kita dah tahulah mana datangnya perkataan Ramsar tu. Jadi sebelum orang kata apa, kita lanjutkan lagi perbincangan pada malam ini, saya sekali lagi nak mengalu-alukan kepada panelis kita dan juga kepada semua peserta atau penonton yang berada di rumah untuk mendaftar sekali lagi. Jangan lupa untuk daftar. Jadi barulah kita boleh dapat CJ penyertaan yang kita akan boleh dapati sebaik sahaja program ini tamat. Okey. Jadi sebenarnya kita dari tadi bercakap mengenai konservasi. Konservasi ni apa sebenarnya? Jadi konservasi ni adalah penjagaan, pemeliharaan serta pulihara sesuatu perkara secara bersistematik bagi mengelakkan sebarang kemusnahan ataupun kerosakan. Itulah dia konservasi. Jadi sebab kita sebelum kita lanjut panjang-panjang, kita terangkan dulu sebenarnya apa yang kita akan buat. Jadi baiklah, sebagaimana yang kita tahu, paya laut ini adalah habitat kepada fauna dan memainkan peranan yang penting dalam kestabilan ekosistem serta rantaian makanan. Jadi soalan pertama saya kepada panelis kita iaitu Puan Lily ialah, boleh Puan kongsikan dengan para penonton mengenai jenis-jenis hidupan yang mendiami atau yang menjadikan paya laut ni sebagai habitat mereka dan apakah ancaman yang dihadapi oleh hidupan-hidupan ini. Silakan Puan. Terima kasih Umi. Okey, kita berbalik kepada hutan paya laut. So sebenarnya hutan paya laut ni dia banyak yang menjadikan ia rumah dan duduk dalam kawasan hutan paya laut itu sendiri. Next slide please. Kalau kita lihat poster di atas, kita dapati ada monyet, ada burung, berbagai jenis burung. So semua ini adalah kehidupan di hutan paya laut. So kehidupan ini saling berhubung kait antara satu sama lain yang membentuk satu ekosistem hutan bakau yang lengkap. Okey, antara hidupan yang menemui hutan paya laut boleh ditemui dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu di bahagian kanepi, di bahagian dataran lumpur dan juga di dalam air masin. Next slide please. So bagi saya, antara haiwan yang unik di hutan paya laut ini ada 2, iaitu kita ada lotong cekung dan juga kita ada monyet.
So kedua-duanya adalah merupakan haiwan karismatik yang menggunakan silara dan memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar hutan paya laut. Dikategorikan sebagai primates. Kalau lutung cikung dengan monyet itu perbezaannya dua-dua adalah mamalia, tetapi lutung cikung dia mempunyai celak berwarna hitam, berwarna putih di bahagian tepi matanya. Okay, next slide please. Selain daripada primate tersebut, kita ada burung-burung air yang mendiami kawasan hutan bakau ini sendiri. Kalau kita lihat, ciri-ciri burung air biasanya dia akan mempunyai kaki yang panjang, leher yang jenjang dan paruh yang besar. Ini sebenarnya membolehkan mereka mencari makan dalam kawasan hutan paya laut, di mana dia kawasan yang sentiasa ada air pasang surut dan ikan adalah ketam dan sumber krustasian lain adalah sumber makanannya. So antara yang paling karismatik di sini adalah burung botak, di mana dia mewakili 1% daripada populasi dunia ada di Tanjung Piai atau di pantai barat hutan paya laut Johor. So dia tak handsome tapi dia endangered ataupun dia terancam. So kemudian kita ada bangau besar, kita ada pucung kedidi, upih bakau, pucung ruak dan juga bangau kecil. So ini adalah antara burung-burung air yang ada. Next, kita pergi seterusnya adalah burung-burung hijrah. Burung-burung hijrah ini tidak sentiasa ada dalam kawasan hutan bakau. Dia cuma ada bermula daripada bulan September. So ini dah Julai, Ogos, September kita akan start memerhati burung-burung ini datang. Burung-burung ini akan datang daripada hemisfera utara untuk pergi kepada hemisfera selatan, di mana mereka lari daripada kawasan musim sejuk. Sebab tu burung-burung ini dipanggil burung-burung hijrah. Dia migrasi, dia bergerak untuk mengelakkan musim sejuk di bahagian utara. Semenanjung Malaysia atau Tanjung Piai sendiri dan Kukuk adalah jaluran migrasi bagi burung-burung hijrah ini. So burung-burung hijrah ini akan singgah di kawasan dataran lumpur di mana hutan paya laut berada untuk mencari makan. Sebab itu warna-warna dia agak camouflage ataupun dia ada penyamaran dan warna dia seperti lumpur. Kalau kita tengok, kedidi besar, kedidi kaki hijau, semuanya adalah berwarna-warna seperti kecoklatan dan macam lumpur ya. Okay, next. Selain daripada burung-burung ini, ada juga burung-burung sekitar kawasan yang menggunakan hutan bakau itu sendiri sebagai kawasan mencari makan, terutamanya ikan. So burung-burung ini antaranya adalah elang merah, ya, pekaka. So ada beberapa jenis pekaka dan juga burung berik-berik. Next. So kita jangan sangka hutan bakau tu tak ada warna-warni. So burung-burung ini mewarnai keseluruhan kehidupan kawasan hutan bakau. So kalau kita tengok pada bahagian dataran lumpur pula, kita akan jumpa crustacean. Kita memang suka makan ketam, betul tak? Ketam, ada banyak ketam yang ada dalam hutan bakau, ketam nipah dan sebagainya ya. So haiwan-haiwan ini bercekerang dan bersaling kulit dalam proses pembesarannya ya. Itu dikenali sebagai crustacean. So next, selain daripada crustacean, ketika air pasang surut, kalau kita tengok bakau biasanya ada ikan-ikan yang berada di mud flat ataupun di tataran lumpurnya yang dikenali sebagai ikan belacak. So ada 7 jenis spesies ikan belacak di Tanjung Piai. So daripada yang sebesar-besarnya dikenali sebagai giant mudskipper hingga sekecil-kecilnya. Next. Siapa yang suka makan benda-benda bercengkerang ataupun moluska, siput sedut dan sebagainya datang daripada kawasan hutan bakau ya. So ini keempat-empat siput ini boleh dimakan, antaranya adalah laukan, siput timba, siput mata merah dan juga berongan ya. So ini ada juga merupakan sumber pendapatan kepada penduduk setempat daripada hutan bakau itu sendiri. Next. So tadi Helmi nak tahu juga tentang ancamannya selain daripada kehidupan yang ada kan. So antara ancaman yang biasanya ada dalam kawasan hutan bakau adalah, next slide please.
Okey, ia boleh dibagikan kepada antara ancaman-ancaman utamanya adalah sampah, tumpahan minyak, hakisan pantai dan juga pencemaran. Kita tengok kenapa sampah itu berlaku. Next. Kita dapati bahawa sampah itu sungai-sungai yang mengalir daripada dalam akan keluar ke laut. So aliran air dan sebagainya. So jika sampah-sampah ini berada dalam sistem aliran air tersebut, so sampah-sampah ini akan terperangkap dan terhimpun ke dalam kawasan hutan bakau. So sampah-sampah syarat yang menghasilkan batat tidak dapat dibendung dan boleh memusnahkan habitat kepada hidupan marin seperti kerang, siput dan sebagainya. Seterusnya, next please. Okey, sampah ni juga boleh mengancam kehidupan laut. So kalau kita tengok dan kita tahu bahawa hutan bakau berada dalam biasanya di pinggir pantai dan terutamanya Selat Melaka, SOM atau Straits of Malacca, di mana banyak kapal-kapal besar lalu. So tumpahan minyak dan dari kontena serta kemalangan yang berlaku pada kapal boleh mengancam kehidupan laut. Ya. Next. Dan mengakibatkan kematian. Ini adalah gambaran di kes Tanjung Tuan baru-baru ini. Next. Dan disebabkan oleh kesibukan pelayaran di Selat Melaka juga, ada beberapa tempat hutan paya laut mengalami hakisan, terutamanya di Tanjung Piai, di mana dia berada pada selat yang sempit. So hakisan boleh menyebabkan kemusnahan habitat hutan paya laut itu sendiri. Seterusnya. Okey, saya rasa pokok bakau ni rebah disebabkan oleh tindakan ombak yang akan menghakis tanah-tanah ini keluar disebabkan oleh laluan-laluan kapal yang terlalu sibuk. So saya rasa itu saja dari saya ni. Okey. Dan ya, tak ada lupa. Okey. Sambungan industri. Okey, alhamdulillah, itulah dia. Jadi sekarang sebagai kata apa, orang awam lah, kita selaku orang awam kita dah tahu serba sedikit, bukan serba sedikit, memang banyak lah apa ancaman yang dihadapi oleh paya laut ini. Dan semoga dengan ilmu yang kita dapat dari Puan Lily ni dapatlah kita ambil langkah yang sewajarnya agar kita sebagai warga masyarakat dapat ambil bahagian untuk kita tackle ataupun kita tangani isu-isu tersebut. Jadi memang isu-isu pencemaran dan sebagainya itu adalah dalam lingkungan tangan kita untuk kita bawa perubahan. Jangan, sebab mungkin ada perkara yang kita tak boleh kawal seperti kata apa, kapal masuk dan keluar masuk sebagaimana yang macam Puan Lily cakap tadi, tapi dengan program sebegini kita boleh dapat create awareness untuk kita lebih ramai rakyat Malaysia supaya berdisiplin menjaga alam sekitar kita supaya dapatlah hidupan ini hidup dan tidak mengancam alam sekitar, insya-Allah. Okey. Terima kasih Puan Lily. Seterusnya saya nak ajukan soalan pula kepada yang berbagai datuk ni mengenai apakah kepentingan paya laut ni sehingga kan kita kena wujudkan satu hari sambutan khas oleh UNESCO yang wujudkan hari ini. Jadi mengapakah kita kena laksanakan projek ataupun projek-projek konservasi ini? Silakan Datuk. Terima kasih Saudara Amy ya. Sebelum kalau cerita pasal kepentingan kita nak buat konservasi hutan paya laut ni, saya rasa panjang, satu sesi tak cukup. Saya rasa sebahagian pun dah disentuh sedikit oleh Puan Lily tadi. Cuma saya cuba berdasarkan daripada pengalaman dan peranan yang dimainkan oleh jabatan lah. Jadi sebelum tu saya rasa mungkin boleh saya kongsi sedikit maklumat mengenai kawasan berhutan di Johor lah, mungkin kalau boleh next slide tu. Amin, kalau boleh next slide please. Okay, ini sedikit gambaran mengenai kawasan, sedikit saya ambil masa untuk menerangkan sedikit kawasan berhutan di Johor lah. So di Johor ni hampir 23% masih lagi di cover ataupun diliputi oleh kawasan berhutan. Yang mana daripada 3% tu yang melibatkan kawasan lebih kurang 442,884 hektar. Daripada situ
sebanyak 76% ataupun 334,253 hektar telah diwatakan sebagai hutan vertikal yang mana diwatakan di bawah Akta Perdana Negara. Dan di samping itu daripada kawasan yang diwatakan hutan sifat kekal tu hanya 5% saja yang masih lagi dikategori sebagai hutan paling laut. Sebab kalau tengok sebelah tu saya share dia punya diagram, floristic diagram boleh panggil. So hutan kita ni bermula dari tepi laut sampailah ke puncak gunung. Jadi untuk di Negeri Johor ni kita masih lagi ada kawasan hutan paling laut yang seluas lebih kurang 18,148 hektar. Ya, lebih kurang 5% lah daripada kawasan tanah yang diutakan sebagai hutan sementara. Jadi okay, next kalau boleh. Okay, dari segi hutan paling laut ni yang pengurusan di bawah Jabatan Hutan, kita menguruskan hutan paling laut ni di bawah konsep pengurusan hutan secara perkalan, yang mana objektif pengurusan kita adalah pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar dan kepelbagaian biologi, pengeluaran kayu secara berkekalan, ekobelancongan, latihan, pendidikan dan juga pembangunan. So dari pengurusan ni, hutan ni kita bagi pada dua kategori. Kategori utama lah hutan pengeluaran dan hutan perlindungan. So hutan pengeluaran ni memang kita buat untuk tujuan pengeluaran kayu-kayan, yang mana untuk Johor ni hutan paling laut diuruskan bagi tujuan pengeluaran adalah untuk pengeluaran kayu jaras dan juga arang kayu. Dia ada sistem pengeluaran, sistem pengurusan dia sendirilah, dan juga manakala hutan perlindungan memang kita kekalkan perlu kekal untuk tujuan kestabilan iklim, pelbagai biologi, kawalan banjir dan sebagainya lah. Juga untuk kawasan-kawasan yang kita buka untuk penyelidikan dan juga untuk pelancongan. Jadi lebih kurang dia punya ratio dia antara 60 to 40%. Tapi ini dia bukan mana fix pada 60 to 40. Dia kita setiap tahun kita akan kaji dia punya kesesuaian kawasan itu sama ada masih dikekalkan sebagai hutan pengeluaran ataupun sebagai hutan perlindungan. Okay, next. Okey, dari segi hutan pengeluaran pula Helmi dan juga para peserta sekalian, kita mengamalkan sistem tebang habis lah. Walaupun tebang habis ni tetapi dia bukanlah bagi kawasan yang luas, sebab kawasan bukan kawasan untuk kayu hutan paling laut ni dia ada kepentingan dari segi ekonomi di mana Johor ni kita antara pengeluar produk kayu arang yang sebab dia yang terbesar adalah di Perak, itu di Matang. So Johor ni sumbangannya tidak sebesar Perak, cuma masih lagi signifikan sebab dia punya penghasilan kayu arang ni adalah yang menggunakan teknologi lama. Di antara yang popular jugalah arang yang dihasilkan pada Johor ni. Di samping kayu arang tu, dan juga dia menghasilkan kayu jaras untuk tujuan ekonomi lah, terutama sekali untuk industri. So dari sistem ni, kita mengamalkan sistem pertambangan untuk giliran 20 tahun, yang mana bila cukup matang tu 20 tahun, kira 20 tahun kita akan kaji, dan kalau sesuai kita akan buka untuk bursa selurutan, maksudnya kita tebang untuk dihasilkan sama ada untuk kayu jaras ataupun untuk arang kayu lah, masuk ke dipanggil go arang. Kalau tengok gambar tu, itu adalah contoh tanah arang ataupun kita panggil go arang. Bagaimana nak proses kayu daripada kayu tu sampai jadi arang. Selepas di bursa hasil tu kita akan tanam. Memang kita syaratkan pelesen yang tebang pokok ni mesti tanam. Biasa kita akan tanam dengan spesies yang utama lah. Kita gunakan bakau kurap ataupun bakau minyak, ataupun nama saintifik ini Rhizophora apiculata untuk bakau minyak dan Rhizophora macronata untuk bakau kurap. So kita memang syaratkan habis dia tebang tu dia kena tanam. Biasa lebih kurang antara 3,000 hingga 3,100 pokok per hektar lah, setiap hektar dia kena tanam. Dan selepas tu dia akan melalui proses hingga 20 tahun dia akan proses macam tu. Benda tu akan berjalan, memang telah berjalan daripada lebih daripada saya ingat dekat 50 tahun lah kita punya sistem urusan ni. Okay, next. Okay, dari segi kepentingan hutan paling laut ni memang dia banyak lah, macam saya kata daripada awal tadi Helmi kalau kita nak fikir cerita mengenai kepentingan hutan paling laut ni memang banyak. 3 hari 3 malam pun tak selesai lah. Dan tadi pun telah disentuh oleh Puan Lily. Cuma saya boleh bagikan pada 3 sektor lah, 3 segmen yang penting. Yang pertama kita tengok dari segi keselamatan, yang kedua kita tengok dari segi alam sekitar, dan juga dari segi ekonomi. Okay, next. So dari keselamatan ni kita pun tahulah hutan paling laut ni ataupun hutan bakau ni dia bertindak sebagai satu penahan pantai 10 jadi.
satu penampasan pantai terjadi yang menjadi pelindung ataupun protection kepada pesisir pantai. Kalau Saudara Amy dan para peserta masih ingat lagi, pada tahun 2004 negara terutama sekali di pantai barat, di Kedah, sebahagian Perak, Pulau Pinang terlibat dengan tsunami. Tsunami yang berlaku amat dahsyat sekali. Alhamdulillah sebahagian kawasan yang diliputi oleh bakau, terutama sekali di Belia Perak tu, di Kuala Gula sampai ke Matang, impak ni tu agak kurang sebab adanya bakau ni. Adanya bakau, dan bakau tu dia menjadi penempat ataupun benteng daripada angin kuat, daripada ombak dan juga daripada sebarang ribut yang bermula di kawasan laut. Jadi dia merupakan dari segi keselamatan ni mempertahankan negara lah, bukan kita, termasuk manusia juga. Dia kalau tak ada bakau ni, dia angin, ombak kuat boleh akan terus impak kepada sama ada kepada harta benda, kepada infrastruktur kita, juga kepada manusia. So ini penting dari segi keselamatan lah. Kita lihat keselamatan memang perlu adanya bakau di sini. Dan juga dia bukan daya tahan kepada impak perubahan iklim lah. So kita cerita biasa dengan pasal isu kecairan glasier ni menyebabkan peningkatan paras air laut. So paras air laut tu boleh ditampung dengan ada kewujudannya sistem hutan pair laut ini. Okay, next. Okey, dari segi alam sekitar, sebagainya tadi Puan Lily dah cerita. Dan segi alam sekitar ni banyaklah. Yang pertama sekali kita tahu memang kawasan hutan pair laut ni merupakan habitat yang utama bagi pelbagai kehidupan akuatik. Dari segi kuda laut lah, ketam tadi Puan Lily cerita tadi kan. So saya rasa itu dah telah disentuh Puan Lily tadi. Cuma kita tengok dari segi kepentingan hutan bakau ni dari segi penyerapan karbon. So berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh beberapa penyelidik, hutan bakau ni dia mempunyai daya serapan karbon tu. Karbon ni maksudnya kita selalu merujuk kepada karbon dioksida lah, yang dilepaskan oleh sama ada oleh kereta, oleh industri yang menyebabkan pembakaran tu kan. Dia hutan bakau ni dia punya keupayaan menyerap karbon tu lebih tinggi, 3 kali ganda kalau berbanding dengan hutan lain lah. Maksud saya kalau tadi hutan yang saya dekat awal tadi saya tunjuk hutan pair gambut, hutan darat sampai hutan gunung kan. Jadi hutan pair laut ni dia punya kadar keupayaan menyerap tu 3 kali ganda berbanding dengan hutan-hutan lain. Dan berdasarkan pada kajian, 1 hektar kawasan hutan pair laut ini dia berupaya menyerap 3,754 tan karbon dioksida lah, yang mana bersamaan lebih kurang dengan 2,650 kereta yang sedang bergerak setahun. So banyak tu dia juga ada serapan tu. Jadi memang kita tahu hutan pair laut ni atau pair bakau ni memang dari segi alam sekitar tu penting untuk menstabilkan iklim, terutama sekali kandungan karbon dioksida di udara lah. Dan juga penting untuk pengendalian flora dan fauna sebagaimana yang dimaklumkan oleh Puan Lily tadilah. So di situ merupakan monyet tadi, lotong dan juga ketam dan sebagainya lah. Dan ini juga penting dari segi penyelidikan sebab hutan bakau ni hasil kajian tu boleh digunakan bukan hanya untuk tujuan untuk penyediaan paper lah, tapi lebih kepada untuk hasil penyelidikan tu boleh digunakan oleh pelbagai pihak. Pelbagai pihak semua dia boleh komersialkan. Sebagaimana ada pihak buat kajian di berembang, buat berembang tu dia boleh buat sampai menghasilkan jam yang boleh digunakan, dikomersialkan untuk makanan. Okey. Dan yang seterusnya kalau tengok tadi macam Puan Lily pun ada share tadilah yang penapis bahan buangan ni. Ialah memang kalau ikut tu merupakan satu ancaman kepada hutan pair bakau, tapi kita melihat di situ alasan dia berfungsi sebagai tempat untuk menapis. Kalau kita tengok bila air pasang dia akan penuh pasal hutan pair laut tu, tapi dia akan air pasang tu akan masuk ke sungai. So bila dia disurut tu dia akan membawa sekali sampah-sampah sarap yang dibuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab lah. Jadi penuhlah kawasan-kawasan bakau tu sebab dengan sistem akar tu kan. Sistem akar tu dia akan menjadi perangkap kepada bahan-bahan buangan tu. Itu yang penuh tu.
Jadi kita tengok juga walaupun dia merupakan ancaman kepada hutan paya gambut atau hutan paya bakau, tetapi dia juga mempunyai peranan untuk sebagai perangkap sampah buangan yang dibuang oleh pihak tertentu lah. So kita tengok di sini memang dari segi alam sekitar memang penting lah. Okay, next. Okay, dari segi sumber ekonomi, ini kita tak boleh nafikan lah. Sebab kita tahulah kalau terutama sekali mereka yang duduk di tepi pantai, tepi sungai, so kawasan bakau ni memang penting lah sebagai sumber pendapatan mereka, sama ada sumber pendapatan yang boleh dijual ataupun sumber yang digunakan sendiri, ikan, ketam dan sebagainya, kerang. Kalau ikut daripada kajian yang dibuat di Perak, di hutan Paya Leok Matang tu, berdasarkan kajian tu dia kata kerang tu sana dia punya nilai sampai 30 juta setahun, nilai komersial dia lah, dan juga kalau arang kayu sampai 29 juta setahun, dan juga kalau kolam udang dan kolam ikan tu sampai 5 juta setahun. So sumber ekonomi kita tengok apa penting dari segi pendapatan, dan sumber hutan lah sebutan yang saya kata tadi lah, yang mana merupakan antara digunakan hasil untuk kayu jaras yang digunakan untuk cerucuk ataupun untuk sektor pembinaan, dan juga penghasilan arang-arang kayu ni, yang biasanya arang kayu ni memang dieksport di Jepun lah, di negara-negara yang memang menggunakan kayu arang, sebab dia kata kualiti kayu arang ataupun arang kayu cakul yang dihasilkan daripada hutan paya laut ni memang mempunyai kualiti yang tinggi. Dia menghasilkan asap yang kurang kalau berbanding dengan arang-arang kayu yang dibuat daripada kayu-kayu lain macam kayu getah dan sebagainya lah. Dan di samping itu kita tengok juga hutan paya laut ni penting dari segi menjumbang kepada ekopelancongan. Johor seperti kita tahulah, mana di bawah Pepanan Taman Negeri Johor kita ada dua tempat yang dimajukan, iaitu di Pulau Kukup dan juga Tanjung Piai. Dan di beberapa tempat di Malaysia lah memang menggunakan environment hutan paya laut ni sebagai satu produk kepelancongan yang agak popular. InsyaAllah kami pun dalam usaha untuk memperkembangkan beberapa kawasan hutan paya laut yang di bawah Pengurusan Jabatan Hutan untuk dijadikan sebagai antara produk-produk kepelancongan lah untuk kita kembangkan peranan dan fungsi. Jadi itulah ini ya, kita lihat yang saya dapat simpulkan dalam 3 bidang utama lah, dari segi keselamatan kepada negara, perlindungan kepada negara, dari segi kepentingan kepada alam sekitar, dan juga kepentingan kepada ekonomi. So ini 3 peringkat awal yang saya boleh ceritalah kenapa pentingnya hutan paya bakau. Itu yang menyebabkan pihak UNESCO menetapkan satu hari sebagai satu hari konservasi ekosistem hutan paya laut ini, berdasarkan kepentingan dan peranan yang dimainkan oleh hutan paya laut ini kepada manusia dan juga alam sekitar. Terima kasih Saudara Hilmi. Saya rasa setakat itu dululah. Hilmi? Ya, itulah dia perkongsian yang daripada pihak Jabatan Perhutanan. Jadi terjawab dah sebahagian pada soalan, sebahagian besar pada soalan kita tu dah dijawab oleh Datuk. Jadi memang malam ini banyaklah ilmu, bukan kata saya je, saya rasa orang yang penonton kita pun dapat bawa pulang dengan pelbagai input yang bagi saya pun ada. Inilah kali pertama saya dengar macam-macam isu seperti isu kita ada industri kayu arang dan sebagainya. Jadi ini adalah satu orang kata exposure lah kepada orang awam mengenai apakah sebenarnya peranan dan juga kayu bakau ni, apakah dia punya output dia dan juga kepentingan dia kepada orang awam. Jadi sebelum tu Datuk, saya izinkan saya untuk saya read out baca beberapa soalan yang saya rasa relevan untuk kita kongsikan bersama pada malam ini. Pertama sekali adalah dari macam mana nak sebut nama dia, DSD RAR AR. Syabas dan tahniah JPN Johor di atas penganjuran webinar ini. Isu konflik penggunaan hutan paya laut di antara untuk tujuan pembangunan dan pemeliharaan sering wujud. Jadi bagaimanakah Jabatan Perhutanan Negeri Johor boleh mengenai perkara ini agar tiada pihak yang berkecil hati? Dan soalan dia adalah isu konflik penggunaan
hutan paya laut di antara untuk tujuan pembangunan dengan pemeliharaan sering wujud. So jadi isu dia nak buat development ke nak buat pemeliharaan. So it's very tough decision lah to make katanya. Jadi bagaimanakah JPN Johor boleh menangani perkara ini agar tidak pihak yang kata win-win situation. Terima kasih Helmi. Satu soalan yang agak sukar lah. Sudah tahu hutan paya laut ni dia bila kita bercerita tentang hutan ataupun tanah, dia akan selalu jadi konflik sebab akan berlaku selalu pertembungan lah di antara pihak yang mementing kepada pembangunan negara atau pembangunan negeri dan pihak yang yang merasakan hutan ni perlu dikekalkan, bukan, jadi memang ada kompleks. So kita biasanya pertama kita akan tengok segi status kawasan itu sendiri lah, kawasan hutan itu sendiri, dan kita akan kepenilaian. Kalau kita rasa kawasan hutan tu dia punya kepentingan kepada alam dan kepada manusia terlebih tinggi, dan kita boleh mencadangkan kepada pihak berkaitan tersebut supaya mengkaji semula lah cadangan itu, memang akan ada konflik kan. So kita dapati dah banyak kawasan-kawasan di kawasan hutan paya laut telah dimajukan untuk pembangunan. Saya pun tak perlu ceritakan di mana tu. Jadi kita cuba imbangkan dan selebihnya bagi saya, sebab kalau kita tengok dari perlembagaan pun dia kata isu soal tanah dan hutan dari bidang kuasa kerajaan negeri. Kalau bagaimanapun kita sering mencadangkan kerajaan negeri, kita akan beri pandangan teknikal kita lah, why kita rasa perlu kawasan dikekalkan. Ataupun kalau katakan kawasan ni nak dimajukan juga, dia mesti ada syarat-syarat tertentu lah. Syarat tertentu yang boleh dipatuhi, macam kena buat IAA, suri pelaksanaan tu mungkin kena kira untuk pengkalan sebahagian kawasan untuk dikekalkan bagi kepentingan itu. Bukan mestinya dia kena tukar keseluruhan. Kita tengok dari segi teknikal tu lah. Itu pandangan saya lah. Okay, baik. Terima kasih Datuk. So isu ni isu yang kritikal lah, isu yang sensitif untuk kita berbincangkan secara terbuka, tapi kita akan cari jalan yang win-win situation supaya semua pihak dapat menjalankan tugas masing-masing dengan jayanya, insyaAllah. Jadi soalan yang kedua ni saya bacakan dulu, nanti kita tengok ahli panel manakah yang nak ambil. Soalan ni dari Alex Unji dari Kota Kinabalu, Sabah. Soalan beliau adalah, adakah terdapat usaha dan cadangan untuk mengharamkan industri pembuatan arang kayu bakau? Selain ianya akan menyebabkan hutan bakau ditebang, pencemaran udara juga sangat teruk berlaku dalam industri ini. Jadi so saya serahkanlah mana ahli panel yang rasa nak jawab soalan dari Encik Alex Unji ni. Puan Lily mungkin nak jawab dulu ke? Pandangan dari Puan Lily nak jawab pandangan. Pandangan Lily. Okey, kita bagi laluan pada Puan Lily pula lah. InsyaAllah saya boleh jawab juga. Kita tengok pandangan Puan Lily macam mana. Puan Lily? Mungkin Puan Lily ada isu dia dengan line dia. Okeylah, saya buka soalan ni kepada Datuk lah. Bagaimanakah apakah peranan? Kita kalau kita melihat kita pembukaan kawasan hutan untuk kita industri kayu arang ni bukanlah suatu kawasan yang pengharaman kilang arang kayu di Johor ke maksudnya? Ya Lily. Okey, tak apa. Saya rasa isu pengharaman ni saya rasa kita kena tengoklah dari segi macam saya kata tadi lah, kita kena ada balance di antara pemeliharaan dan juga penggunaan. So pembukaan kawasan yang kita buka untuk industri kayu arang ni bukanlah melibat semua kawasan. Kita akan tengok penilaian kawasan mana yang sesuai dia boleh buka, dan kawasan tu kalau kita buka pun dia tidak mendatangkan kesan yang begitu ketara kepada dirian bakau itu sendiri. Dan kita akan masukkan balik untuk tanam, dan prosesnya telah berlaku hampir 50-60 tahun dan prosesnya berjalan. Dan kalau tengok sebagai contoh lah, kita tengok di Matang Balas Petang, di Matang tu, Talun Pilot Matang tu,
So industri arang ni dia telah maju ke depan, dan kawasan hutan Paling Matang pun merupakan kawasan yang dikira sebagai satu kawasan hutan yang dipanggil best managed forest, best managed forest lah untuk hutan Paling Laut, di antara yang terutama yang terkenal di peringkat antarabangsa. Di situ masih lagi berlakunya proses-proses untuk pembukaan kawasan untuk urusan arang. Jadi arang ni bagi saya saya tidak baru setujulah untuk diharamkan, tetapi sepatutnya kita kena upgrade mereka tu, kita kembangkan lagi supaya dia bukan hanya dia boleh kita kembangkan sebagai tempat peringkat, dia boleh jadikan satu antara produk kepelancongan. Sebab dia punya proses tu memang menarik. Kalau kita belajar kita tengok tu bagaimana dia hasilkan arang tu, bukan mudah lah. Dan pulangan kepada pengusaha barang ni bukan tidaklah tinggi sebagaimana setengah pihak mengatakan pulangan yang terlalu besar, tapi mereka ni lebih kepada untuk sustain demi livelihood je. Jadi kawasan yang kita buka pun untuk arang itu bukanlah kawasan yang simple kita buka. Kita punya konsesi lah, ataupun kita punya kawasan yang kita kelaskan untuk pengeluaran. Mungkin jawab ini ya. Okey, insyaAllah memang bagi saya pun jawab soalan tu lah. Terima kasih Datuk, yang berbaik Datuk. Okey, saya masih tengok soalan-soalan lain. Ada soalan ni yang sesuai dijawab oleh Puan Lily lah. Okey, mengenai Ramsar. Puan Lily. Saya ada soalan ni. Okey, Puan Lily, saya nak bacakan satu soalan lah daripada Farah Syamin. Soalan dia adalah, adakah sebagai negeri yang mempunyai 3 tapak Ramsar, adakah Ramsar adalah mekanisme yang baik untuk konservasi? Apa bezanya dengan hutan simpan? Okey, saya katakan Ramsar adalah lebih baik dari segi conservation sebab ia punya guideline. Okey, biasanya sesuatu kawasan Ramsar itu tidak mempunyai undang-undang yang khas. Undang-undang yang khas itu tertakluk kepada negeri itu sendiri di mana kawasan itu diwartakan. Macam Tanjung Pirai, bila dia diwartakan di bawah Perbadanan Taman Negara Johor, dia mempunyai enactmentnya sendiri, iaitu Enactment Perbadanan Taman Negara Johor 1989. Enactment ini mempunyai undang-undang yang khusus dalam tu. So, ia juga mempunyai fungsi-fungsi yang khusus yang mana saya ceritakan pada awal tu, untuk konservasi, education, pepelancongan dan juga penyelidikan. Namun kita boleh strongkan atau kita boleh kuatkan dari segi pemeliharaannya dengan pengiktirafan dunia seperti Ramsar. So ada banyak lagi kes-kes lain kita boleh lihat di mana untuk mengukuhkan tak semestinya di local level saja, kita juga boleh pergi ke action level dan juga international level untuk mengukuhkan sesuatu kawasan pemeliharaan yang ada. Saya rasa ia lebih menjamin daripada segi kelestariannya, sebab kita bukan conserve untuk Malaysia saja, bukan untuk Tanjung Piai, untuk Johor saja, tetapi actually the whole world should knows that we are conserving these places. Itu daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih Puan Lily di atas jawapan tersebutlah. Jadi saya mengharapkan pertanyaan dari Puan Farah Syamin ni terjawab lah. Okey, sekarang kita pun dah masuk ke pusingan yang kedua. Pada pusingan kedua ni kita akan bincangkan pula mengenai apakah peranan ahli masyarakat dan agensi-agensi berkaitan dalam melaksanakan proses konservasi ini. So, jom kita dengarkan penerangan dari Puan Lily mengenai bagaimanakah rakyat Malaysia secara amnya boleh memainkan peranan yang aktif dalam menjaga dan memelihara paya laut negara. Silakan Puan Lily. Okey, terima kasih Helmi. Okey, kita tengok quote sini. Hutan paya laut adalah nadi kepada daratan dan lautan dan juga khazanah yang sangat tak ternilai. So, bagi saya menghargai terlebih dahulu hutan paya bakau dan apa yang ada dalam saya menjadikan kita cinta
apa yang kita nak wariskan kepada anak cucu cicit kita. So next slide please. So bagaimanakah kita boleh membantu sebenarnya seperti yang Datuk dah cakap tadi, kita tahu bahawa fungsi-fungsinya itu sangat tidak ternilai daripada dollars and cents. Kenapa? Cuba kita bayangkan, adakah duit itu lebih bernilai ataupun oksigen itu lebih bernilai? Cuba anda tahan nafas anda. Anda boleh hidup tanpa oksigen? Sebab itu bagi saya, kawasan hutan paya laut yang menyumbangkan oksigen kepada saya amat bernilai berbandingkan dengan keuangan yang ada. So itu adalah satu andaian bahawa hutan bakau yang ada ini, walaupun dianggap sebagai kawasan sampah dan sebagainya, yang mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan seharian. Kalau kita tak pelihara dia, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tak dapat nak sumber ikan di atas meja kita, ya. Kalau kita lihat, sebab fungsi salah satu hutan bakau adalah tempat pembiakan ikan di peringkat awalannya. Okey, bagaimanakah kita boleh, next slide please, bagaimanakah kita boleh membantu pemeliharaan hutan paya bakau ni, ya. So ada beberapa cara sebenarnya, sebab pemeliharaan bukan sahaja tanggungjawab agensi yang berada pada kawasan itu, tetapi ia adalah tanggungjawab semua pihak. Ya, okey, kenapa saya kata begitu? Okey, next slide please. Dan macam mana kita boleh menjalankan peranan-peranan kita untuk menjalankan konservasi? Okey. Next. Okey. Dengan menggunakan konsep 3R, recycle, reuse, reduce, menjaga kebersihan alam sekitar dengan konsep gotong royong. Next. Penanaman semula pokok bakau. Kemudian kita boleh juga menyertai kelab pencinta alam dan Eco Ninja, dan kita juga boleh belajar tentang alam sekitar. Next, saya perincikan apa yang saya katakan tadi. Next slide please. Okey. Menjaga alam sekitar melalui program gotong royong. Kita tahu bahawa antara ancaman yang paling ketara di dalam kawasan hutan bakau adalah sampah sarapnya. Next slide please. Dan kita boleh sebenarnya program-program kesukarelawan, terutamanya mengutip sampah, boleh dilakukan dari masa ke semasa. Terutamanya di Taman Negara Johor, ya, Tanjung Piai dan juga Kukuk. So ia akan membersihkan kawasan hutan paya laut ini untuk generasi yang akan datang dan mengelakkan daripada habitat ini terus pupus. Okay, sementara kita tunggu Puan Lily masuk kembali ke line. Jadi saya sebagai ingatan lah kepada semua penonton kita untuk untuk periksa kita punya spam box. Kalau kata sijil yang kita dah isi borang, lepas tu sijil dah dihantar, tapi kalau tidak ada dalam inbox, boleh cek di dalam spam box.
Ya, okey, Puan Lily dah kembali bersama kita. Saya serahkan kembali sesi ini kepada Puan Lily. Okey, terima kasih Helmi. Okey, dan apa yang kita boleh buat juga adalah kita boleh bersama-sama dengan Perbadanan Taman Negara dalam siri-siri penanaman bakau yang juga giat dijalankan bagi tujuan meningkatkan garisan pantai. Antara ancamannya adalah hakisan dan biasanya antara salah satu tugas kami adalah menanam bakau. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh melakukan perkara-perkara ini di kawasan-kawasan perlindungan, tak semestinya dalam kawasan taman negara tetapi juga kawasan yang mengalami hakisan. Okay? So biasanya kami akan menggunakan propagul ataupun biji benih bakau yang sangat unik sebab dia akan jatuh dan tumbuh untuk penanaman dan juga menggunakan anak benih ya. So kita sebenarnya mengalu-alukan syarikat dan juga orang awam untuk menyertai program-program yang kami gariskan sepanjang tahun untuk anda dan itu adalah antara salah satu cara bagaimana anda boleh membantu Tampaya Laut untuk generasi akan datang. Next please. Okey, yang tadi saya tekankan konsep 3R. Ini dalam kehidupan kita sebab benda-benda ini bermulanya di rumah. Sebab kalau kita tahu bahawa tadi aliran air akan membawa sampah-sampah ini ke hutan bakau dengan mengurangkan penerapan konsep 3R reuse, reduce and recycle itself, anda boleh mengurangkan sampah-sampah sarat yang masuk ke dalam aliran air dan tiba dalam kawasan kita. Sebenarnya dia ada dua kalau di Tanjung Piai. Satu sampah sarat international yang memang tuan-tuan tak boleh nak tolong kami dan kami kena buat tindakan yang berbeza, tetapi dengan membantu kami mengurangkan menggunakan konsep 3R, anda membantu semua environment yang ada di sepanjang laluannya. Okay, so next slide please. Okey, antara lain yang juga tuan-tuan dan puan-puan atau adik-adik boleh ikuti adalah penyertaan kelab pencinta alam. Contohnya macam kelab Eco Ninja ini ya. So penyertaan anda besar maknanya ya kepada penggiat alam sekitar ini kerana alam sekitar adalah tanggungjawab semua pihak. So saya menyeru mana-mana yang belum lagi mendaftar sebagai kelab pencinta alam, ada banyak ya kelab pencinta alam lain selain daripada Eco Ninja. Kita ada Malaysia Nature Society, kita ada Wetland International dan bermacam-macam lagi NGO yang telah menjayakan program-program sebegini. Penyertaan anda amat-amat bermakna kepada mereka. Next slide please. Okey, selain daripada itu, menggunakan konsep belajar mengenai alam sekitar juga penting di mana adik-adik, tuan-tuan dan perempuan juga boleh mengunjungi kawasan-kawasan perlindungan ataupun kawasan-kawasan perlindungan yang dibuka kepada orang awam. Contohnya kalau hutan bakau adalah di Tanjung Piai dan juga di Kukup. Kita juga ada di Matang Forest Reserve pun dia ada satu center juga. Kalau tak salah saya, kita ada Sungai Buloh Wetland di Singapura. Kita juga ada Selangor Nature Park di Selangor. Kalau tak salah saya. Kunjungan anda amat bermakna kepada kami dan biasanya adik-adik atau tuan-tuan dan perempuan akan dididik mengenai program-program alam sekitar yang dianjurkan oleh kawasan-kawasan perlindungan seperti ini ya. Okay, next slide please. So itu adalah antara bagaimana anda semua boleh menyertai dan membantu ke arah pemeliharaan hutan paya laut ini. Dan saya ingin quotekan sesuatu iaitu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Lily di atas perkongsian tersebut. Jadi ini bermakna tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara paya laut negara ini adalah peranan semua pihak, bukan hanya digalas oleh agensi tertentu saja, bukan tanggungjawab
sahaja ataupun Puan Lily saja. Ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai ahli masyarakat untuk memastikan paya laut kita, paya laut negara ni sentiasa terjaga dan kekal untuk kita wariskan kepada generasi akan datang, insyaAllah. Okey, bercakap mengenai generasi akan datang, saya nak kemukakanlah soalan selanjutnya kepada Datuk mengenai apakah perancangan yang telah digarap oleh Jabatan Perhutanan terutamanya di negeri Johor lah untuk memastikan hutan paya laut ni kekal terpelihara untuk kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Silakan Datuk. Terima kasih Saudara Helmi. So, Jabatan Hutan ni biasa kita kata we are the guardian of our forest. We are the guardian of forest. Mana kawasan-kawasan hutan ni biasanya adalah terletak di bawah pentadbiran dan kawalan Jabatan Perhutanan lah, sama ada negeri Johor tu ataupun negeri yang lain lah biasanya. Jadi kita kena rancang supaya kawasan hutan tu masih dikekalkan dan masih lagi dapat dilaksanakan peranan dan fungsi dia lah, sama ada kepada alam sekitar maupun kepada kita manusia ni. So, mungkin saya ada sediakan sedikit slide tu kalau boleh. Untuk Emin tolong tu. Kalau boleh Emin tolong share slide saya. Emin bawah Abu Yaya. Slide. Okey, kalau tak ada pun actually kita telah merancang beberapa perkara lah dalam kita rancangan jabatan. So yang pertama sekali kita akan perkasakan urusan hutan paya laut kita lah melalui penyediaan rancangan pusat hutan yang mana antara langkah biasanya kita akan buat lah dalam kita menguruskan satu kawasan tu, sesuatu perkara tu mesti ada atur sesuatu rancangan yang strategik dan juga kita akan mempertingkatkan program-program yang sebenarnya Puan Lee beritahu tadi lah, program-program berkaitan dengan penanaman dan juga program-program SEPA ni, dan juga kita juga berhasrat untuk dalam waktu mungkin 5 tahun akan datang untuk kita menyediakan next dia bermula langkah next please lagi lagi sikit. Okey, so ini yang pertama tadi lah macam saya kata tadi, jabatan akan memang kita perlu menjadikan satu rancangan pusat hutan, rancangan pusat hutan paya laut, dan juga kita akan mempertingkatkan program-program konservasi melalui penanaman dan aktiviti SEPA, dan kita juga berhasrat lagi memperkasakan lagi peranan dan fungsi hutan paya laut ni untuk kita kembangkan ataupun kita kembangkan kepada pihak-pihak luar, terutama sekali pihak-pihak komuniti, student, pendidik dan sebagainya. Kita berhasrat untuk menubuhkan pusat kecemerlangan hutan paya laut. Dan kita juga akan memperkasakan tabir urus jabatan dan juga dari kekuasaan, dan seterusnya kita akan mempertingkatkan keupayaan industri kayu arang yang supaya dia lebih bersaing dan boleh dijadikan sebagai produk kepelancongan. So next please. Okey, rancangan pusat hutan ini memang kita telah kita perlu sediakan, merupakan satu dokumen rujukan asas bagi pengurusan hutan di peringkat negeri, sebagai panduan strategik bagi kita mengurus dan membangunkan sebuah hutan dengan memikirkan berbagai aspek lah, dari segi pemeliharaan alam sekitar, keperluan sosial dan juga kepentingan ekonomi. Rancangan ini memang kita perlu sediakan setiap 10 tahun. Ini adalah selaras dengan peruntukan di undang-undang lah, Undang-Undang di bawah Seksyen 4 yang Perhutanan Negara 1985 di Johor, yang mana penyediaan rancangan pusat ini adalah untuk mencapai matlamat usaha hutan secara berkala. Kita pada masa sekarang kita telah ada dua rancangan pusat hutan yang telah disediakan peringkat awal pada tahun 2000 hingga 2009 dan keduanya tahun 2010 hingga 2019, dan pada sekarang ini kita sedang menyediakan rancangan pusat hutan untuk 2020 hingga 2009. Yang ini kita dengan kerjasama Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia lah untuk menyediakan rancangan pusat hutan paya laut bagi negeri Johor. So next. Okey, dari segi konservasi memang kita sentiasa memperanan yang giatlah untuk kita mempromosikan aktiviti konservasi paya laut ni. Kita ada beberapa program di bawah konservasi ni. Pertama sekali, ini ada program penanaman pokok bakau dan spesies yang sesuai di Persatuan Negara. Ini merupakan inisiatif di peringkat federal yang telah bermula sejak tahun 2005, lanjutan daripada peristiwa tsunami lah. Daripada peristiwa tsunami itu, kerajaan pada ketika itu melalui Majlis Biodiversiti Negara
telah mengambil langkah untuk mengadakan program penanaman pokok bakau dan spesies yang sesuai dengan peringkat Perisian Pertanian Negara. Ini program yang berterusan di mana kita mendapat bentukan daripada Persekutuan untuk melaksanakan program-program ini yang alhamdulillah telah sehingga kini saya rasa banyak pokok yang telah tanam dan kawasan-kawasan di kawasan bakau, kawasan Perisian Pertanian Negara kita telah tanam dengan pokok-pokok bakau dan juga pokok-pokok spesies yang bersesuaian lah. Dan yang kedua tu adalah program penghijauan Malaysia, yang ini merupakan satu program yang baru dilancarkan pada hujung tahun lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Kita pada awal tahun ni pada 5 Januari dengan matlamat untuk menanam 100 juta pokok bagi tempoh 5 tahun. Dan penanaman program penghijauan Malaysia ni boleh melibatkan semua pihak. Bukan hanya jabatan hutan, bukan hanya jabatan kerajaan, tetapi semua individu boleh involve dalam program penghijauan Malaysia ni. Kita boleh tengok dalam portal penghijauan Malaysia tu, kita boleh download dalam apps tu, dan bila kali kita tanam pokok tu kita boleh register dalam apps tu. Dan program penghijauan ni bukan hanya di kawasan hutan darat tapi juga melibatkan kawasan hutan bakau, kawasan perkampungan. Kalau nak tanam pokok belakang rumah pun kita boleh, tapi dengan syarat tanam pokok lah, bukan tanam pokok sayur ke bukan tanam sayur. Tanam kelapa sawit tak termasuk. Kita cuma program penghijauan ni merujuk pada tanam pokok yang dikata pokok yang berkayu lah. Dan juga kita terus menjalankan program-program penanaman daratan lah di samping program penanaman di bawah program bakau tadi tu dan juga program penghijauan Malaysia. Kita juga melaksanakan program tanaman sendiri di kawasan hutan simpan pakai laut. Terutama sekali yang tadi kawasan-kawasan yang telah buka untuk malakan untuk usaha lautan, untuk usaha jaras dan juga kayu arang tadi tu yang kita tanam dan kita rawat. Dan yang paling penting lah dari segi penglibatan pihak-pihak berkepentingan lah dalam program-program pemulihan dan restorasi ni. Ini sebagaimana yang Puan Lili beritahu tadi tu, ini penting sebab untuk menjaga kawasan hutan termasuk kawasan hutan pakai laut ni bukanlah tanggungjawab setengah pihak tertentu. So adalah melibatkan semua pihak. Kita menggalakkan penyertaan daripada syarikat swasta, daripada komuniti, NGO untuk bersama-sama kita dalam program-program restorasi, program pemulihan kawasan hutan pakai laut. Dan juga kita sering mengadakan program-program kesedaran lah. Kita kesedaran melibatkan komuniti, pelajar sekolah, institut pengajian tinggi, yang mana kita rasa boleh kita bersama-sama mereka untuk kita menerapkan berapa pentingnya untuk kita mengadakan program-program pemulihan restorasi dan juga pengekalan kawasan-kawasan hutan pakai laut ni. Okey, seterusnya. Next. Dan kita itulah sebagai saya maklum tadi, kita setakat ni kita ada satu pusat pusat kecemerlangan hutan pakai laut di Matang, dan itu di peringkat tengah, dan kita bercadang untuk mengadakan pusat ini. Perbincangan pun kita telah mengadakan dengan IRDA untuk kita kalau boleh kita nak wujudkan, sebab di Sungai Pulai merupakan salah satu tapak ramsar yang di mana Johor ada 3 tapak ramsar, di Pulau Kukup, Tanjung Piai dan satu lagi Semuput Sungai Pulai. Sungai Pulai di bawah Jabatan Perhutanan lah, Jabatan Negeri Johor. InsyaAllah kita sedang memperkembaskan usaha untuk kita jadikan hutan simpan Sungai Pulai itu sebagai satu tempat yang boleh kita kembangkan sebagai pusat kecemerlangan hutan pakai laut. Sebab di situ dia semua ada. Dari segi operasi ada, dari segi konservasi ada, dari segi perlindungan pun ada. Dan kita juga akan memperkasakan lagi dari segi tabiurus kita lah. Kita sedang usaha untuk mewartakan, kita Johor banyak lagi kawasan-kawasan hutan pakai laut ni yang masih lagi belum diwartakan sebagai hutan simpan, masih lagi berstatus tanah kerajaan. Jadi kita cadang untuk nak wartakan sebagai, bila diwartakan tu memang kita ada undang-undang yang boleh mempertahankan, ataupun kita boleh guna undang-undang untuk kita kuasakan bagi kawasan yang diwartakan sebagai hutan simpan kekal. Dan juga kita di peringkat dalaman pun kita bercadang untuk wujudkan satu seksyen konservasi hutan pakai laut ni, dan kita akan mempertingkatkan lagi usaha penguasaan ni secara bersepadu melibatkan agensi penguasaan dan juga bersama dengan Permandangan Taman Negara Johor untuk kita pertingkatkan penguasaan bagi mengatasi isu-isu pencerobohan dan juga penerakan tanah ni. Dan ialah isu yang tadi yang last kali kita
ini yang ada soalan tadi tu, mengapa nak diharamkan industri kayu arang kan. Kami melihat dari segi sudut yang positif lah. Sebab industri kayu arang ni satu industri yang berpotensi untuk kita memperkembangkan sebagai produk pelancongan. Dia bukan hanya setakat produk pelancongan, tapi dia juga boleh menyumbang kepada pendapatan kepada komuniti setempat. Kalau kita tengok di Matang tu, contoh gambar saya ambil tu lah gambar-gambar di Matang tu. So pengusaha arang tu dia menunjukkan kepada student tu, di sekolah tu, bagaimana cara nak buang kulit kayu arang sebelum dibawa masuk ke dalam dapur arang. Jadi kita lihat ini potensi yang boleh kita kembangkan, bukan hanya di peringkat kebangsaan tapi juga peringkat luar negara. Dan kita tahulah Johor ni very close to Singapura ataupun pintu masuk untuk Malaysia di selatan tanah air kan. Jadi kalau kita boleh gunakan industri kayu arang ni sebagai satu produk pelancongan, saya yakin ia boleh menjadi satu ikon yang terkini lah pelancongan untuk di Johor ni. Jadi walaupun ada soalan tadi macam perlu diharamkan, tapi kita lihat industri ni dia ada kepentingan dari segi untuk komuniti sendiri, pada masyarakat dan juga kepada ekonomi lah, sumber ekonomi. Dan ini yang kita kelancang, dan kita juga akan sentiasalah berbincang dengan pelbagai pihak, sebab perancangan kita ni tidak boleh satu pihak, kita mesti melibatkan komuniti, melibatkan dengan NGO, melibatkan JJC yang berkaitan. Sebagaimana yang kita tahu, kita dengan PDNJ memang very close lah, dan juga pihak-pihak lain yang mana dapat menyumbang kepada kita dalam kita nak memperkasakan lagi kita punya urusan hutan bayi laut di negeri Johor lah. Jadi itu yang saya boleh gariskan, Hilmi, yang mana kita Jabatan Hutan ni sebagai we are the guardian of our forest reserve. Kita perlu pastikan kawasan hutan yang di bawah jagaan kita diuruskan secara sistematik sebaik yang mungkin ke arah pencapaian matlamat urusan hutan kekekalan. Itu, Hilmi. Saya rasa mungkin saya menjawab kan? Saudara Hilmi? Atas penjelasan panjang lebar daripada pihak Datuk. Jadi nampaknya memang terdapat pelbagai usaha yang telah digariskan oleh pihak Jabatan Perhutanan demi memastikan keseimbangan ekosistem dan pengekalan hutan bawah laut. Jadi usaha murni ini saya fikir seharusnya kita lakukan bersama-sama, kerana ia sebagai orang awam kita juga boleh memainkan peranan dalam pemeliharaan bawah laut ini. Jadi dengan kerjasama agensi-agensi tersebut, jadi pastilah usaha-usaha ini dapat dilakukan dengan lebih cemerlang dan juga lebih efektif. Saya ni ambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada para penonton kita untuk memastikan alamat email yang dimasukkan adalah betul. Periksa sekali lagi, pastikan alamat email yang betul sebelum pendaftaran, kerana kami dapati ada yang sijil yang dihantar di outbox, dikembalikan ke outbox kerana alamat email yang salah. Jadi saya mohon untuk register sekali lagi, pastikan masukkan alamat email yang betul. Dan ada juga yang mengatakan kita punya sijil belum sampai. Mungkin ambil masa sedikit kerana heavy traffic pada ketika ini. Jadi insyaAllah pastikan alamat email yang betul. Kita akan pastikan sijil sini dihantar segera kepada semua sekali penonton yang mendaftar pada malam ini. Selain itu juga saya nak alu-alukanlah ataupun galakkan para penonton untuk mengambil bahagian dalam soalan e-quiz yang akan kita paparkan pautannya selepas pada sesi ini. Dan insyaAllah sijil-sijil dan juga kita akan hantar segera kepada semua para penonton. Sebagai ingatan, kalau tak ada sijil penyertaan ni sampai ke inbox, boleh juga kita cek di dalam ruangan spam. Mungkin sijil dihantar ke bahagian spam, jadi boleh cek juga di sana. Okey, itulah pesanan dari pihak penaja. Jadi kita pun telah tiba ke pengakhiran sesi pada malam ini, lebih sejam 30 minit kita bersama.
Jadi banyak sekali ilmu yang kita boleh kumpulkan dalam tempoh yang singkat ini, dan kalau nak diikutkan, kita nak bersama lebih lama lagi lah dengan yang berbahagia Datuk dan juga Puan Lily untuk kita, orang kata apa, kita rangkul, kita korek lagi ilmu-ilmu yang mereka ada. Dan saya harapkan penonton juga, walau di mana jua anda berada, dapat membawa pulang sesuatu daripada sesi perkongsian kita pada malam ini. Saya bagi pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ahli panel kita yang bersama kita pada malam ini, meluangkan masa di malam hari, dan sewaktunya waktu berehat dah spend time untuk, orang kata apa, bersama dengan masyarakat untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan. Jadi sebagai kesimpulan yang boleh saya rumuskan lah dari sepanjang daripada perbincangan kita selebih sejam setengah ini, bahawa konservasi hutan paya laut ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk kita galas, terutamanya untuk kita ambil tindakan dari segi penjagaan kebersihan alam sekitar, kerana ianya membawa bahaya kepada perkembangan paya laut ini. Jadi selain itu juga, paya laut ini mempunyai banyak manfaat kepada kehidupan. Ianya juga adalah sumber kayu-kayan untuk ekonomi dan juga sumber makanan. Tidak kurang juga ianya adalah habitat kepada pelbagai jenis haiwan, dan kebanyakannya ada juga haiwan yang terancam. Jadi ini adalah satu kata bertanggungjawab yang kita, tanggungjawab sosial yang kita harus galas bersama. Dan selain itu juga, kawasan paya laut ini juga berpotensi untuk kita bangunkan sebagai satu sumber ekonomi. Selain pada kayu barang, ianya juga boleh dijadikan lokasi untuk eko pelancongan. Maknanya saya sendiri pun pernah mengikuti beberapa siri orang kata apa, vacation yang berhampiran dengan resort yang bawa kita berjalan di kawasan paya laut ini, dan kita ada learning proses dan sebagainya. Jadi sebelum saya akhiri sesi pada malam ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasihlah kepada Berbahagia Datuk dan juga Puan Lily. InsyaAllah kita bertemu lagi di siri-siri yang akan datang. Banyak lagi perancangan yang kita telah garapkan oleh Eko Ninja ni. Tiap-tiap bulan kita akan ada lebih ramai, lebih banyak aktiviti ataupun perkongsian yang sebegini. Jadi sebaik saja kalau nanti PKP dah tamat, kita akan mula bergerak melaksanakan pelbagai aktiviti on field yang akan kita libatkanlah lebih ramai orang awam. Selain itu juga, saya bagi pihak penganjur nak mengajaklah semua sekali penonton kita pada malam ni, jomlah kita like, kita share laman Eko Ninja ni, kerana kami akan pastikan page ni sentiasa terupdate, sentiasa kongsikan ilmu-ilmu ataupun posting-posting yang bermanfaat yang kita boleh jadikan panduan untuk kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita dan juga rakan-rakan Facebook kita, insya-Allah. Jadi akhir kalam, terima kasih Datuk, terima kasih Puan Lily. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam mengakap semua. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Jadi kepada para penonton yang masih setia bersama kami, selepas ini kita akan ada pautan yang kita akan sediakan di bahagian komen untuk menjawab soalan kuis. Jadi jangan lupa untuk ikuti atau jawab soalan-soalan kuis kita. Kita akan ada 2 sijil yang kita akan bagikan. Satu sijil penyertaan dan juga sijil e-quiz yang disediakan. Jadi kepada yang berminat, yang nak dapatkan sijil ni secara fizikal juga boleh nyatakan di dalam borang borang pendaftaran tersebut. Sebab dalam link pendaftaran kita beri tu, kita ada option untuk if you want to get physical certificate, boleh dapatkan juga. Kita akan uruskan penghantarannya. Jadi sekali lagi, pastikan alamat email yang dimasukkan adalah tepat, dan kalau juga tidak masih menerima sebarang email, kalau dah esok malam pun tak terima lagi email, boleh komen boleh hantarkan email ataupun boleh hantarkan kita punya di DM lah, direct messaging di Facebook kita akan usahakan supaya semua sekali peserta yang berdaftar mendapat sijil, ya, insya-Allah. So jumpa lagi di lain masa. Salam kakak dari saya.